You kena accept. Kalau tak accept tak boleh. Okey, so I tunjuk you all punya video jap. Okey, anda tahu kalau ini you all nampak je kan, tak boleh dengar kan? Betul kan? Macam I pasang YouTube you all boleh dengar ke boleh tengok je? Boleh beritahu saya? Boleh tengok je doktor. Tak Boleh dengar. tak dengar kan? Sekarang memang tak dengar kan? Okay. Tak dengar, boleh tengok je. Okey, tak apa. Thank you. Semua orang masuk lah. 22 antara tak masuk kan? Okey, tak apa. Kita mula dulu. Okey, untuk video ni overall I nampak bagus lah. Nampak macam bagus lah, cantik lah. Macam you ni pandai buat video juga. Like dulu lah. Okey, tapi yang introduction ni supaya you tak ada orang bercakap, bukan cara presentation kan. You cara macam menulis kan. Kalau macam tu, you kena improve sikit lah kan. Okey, contohnya you nampak ni ya. Okey, diagram ni, you want to show that the location ni, Kelang kan. 55 km from Kuala Selangor, 45 km from KL, 9 km to Bandar Kelang kan. Cara presentation ni macam tak sesuai lah. You patutnya kena tunjukkan mana study area, mana Kuala Selangor, mana KL semua kan. Boleh, you kena macam ni. Contohnya ini Kuala Selangor kan. Okay, this one Kuala Selangor. Tarik ke sini. Okay, this one 55 km. And then dari Parkland ke Bandar Kelang pula 9 km. Macam ni lah. You kena buat edit sikit lah gambar foto ni kan. Mac ni kena edit sikit lah. You kena tulis, lukis mana is Kuala Selangor, where is Kuala Selangor, where is Kelang, where is Kelang, where is KL. And then where is your study area. So you buat line sikit lah kan, menunjukkan distance lah kan. Kalau macam ni macam tak berapa elok lagi lah, kena improve lagi lah. And then sekejap tadi pun cakap bahagian barat dia at the west kan. Ayat sekejap. Bahagian barat kawasan kajian bersebelahan dengan Selat Melaka. Okey, ni boleh nampak kan? Okey, boleh. So tadi boleh improve sikit kan. Tentang location tadi kan. Okey. Utara keseluruhan. Okey. Sekarang ni, map ini, you ada map tapi tak ada legend. Kena masukkan legend Boleh siapa yang buat ini? Overall ni? Hello, siapa yang buat overall ni? Siapa yang buat ini overall ni? Tolong bersuara sikit. Hello. Ikmal buat. Ikmal tak ada lagi Ya, di mana? Ikmal mana? Belum masuk Tak ada. So tak apa. Nanti siapa lagi buat ini? Nanti tolong record video dia lah. So land use map ini kalau boleh kena ada legend kan. Tapi distance itu kena lukis sama mana Kuala Selangor, mana KL semua. So itu komen untuk overall. Okey, lautan tapak kawasan kajian. Okey, ada orang masuk lagi. Lautan tapak ni tunjuk gambar dengan video. Patutnya kena tulis caption lah sebab tak ada orang bercakap kan. Kalau tak ada bercakap kena tulis caption lah. Ini mana? Di jalan mana? Tunjuk sikit lah. Actually apa yang nak kita tengok ni? Kan? Kena tulis sikit lah kan? Mungkin ketai-ketai di jalan apa? Kena tulis sikit lah caption lah ataupun subtitle kan? Kena ada subtitle ataupun caption lah. Ini bergambar di mana ke? Semua kena beritahu sikit lah. Ini dekat tapak gerai ke mana-mana ke? Kena beritahu lah. Ini lorong belakang ke lorong tepi ke ataupun kaki lima ke? Okey So gambar-gambar video ni patut ada caption ataupun subtitle kan? Okey. Ini untuk general introduction lah ingat. Okey tulis caption sikit. So menunjuk sebab macam macam contohnya stesen KTM Pelabuhan Kelang, ayu ada tulis. Sepatutnya line sama kena tulis macam ni. Stesen KTM Pelabuhan Kelang. Patutnya kena tulis macam ni lah. Contohnya semua gambar atau video untuk introduction ni patut tulis. Contohnya apa?
Kan? Ini express book ke mana? Kan? Kena tulis sikit lah. Ha? Ini you ambil dekat tempat orang lain punya video ini. Siapa boleh beritahu saya? Ini orang lain punya kan? Bukan you sendiri ambil kan? Sebab hari tu you tak pergi sini lagi kan? Betul kan? Halo? Betul kan? You ambil orang lain Betul, punya lah kan? Tapi ini betul lah. Kalau betul nanti tulis juga tak betul, apa. Betul kan ini express book ke mana kan? Tulis sikit. Ha? Yang pergi ini Okey, apa? doktor. Pergi Indonesia Yang ini pergi mana? Indonesia punya? Ke mana? Pulau Oh, Ketam. Pulau Ketam. JT Oh, pun Pulau ada Ketam. kecil macam ni punya. Okey, nanti tulis ha. Okey. Express boat to Pulau Ketam. Ya, Pergi, tulis bahasa Melayu lah. Nanti tulis ha. okey. Okey so introduction setakat ni komen tu saja. Satu cara kepada pandai-pandai lain, you tak lukis kan. You hanya tulis saja, tak lukis. And then caption ataupun subtitle lah untuk gambar-gambar ni tak ada. Okey. So okey, lepas tu masuk sektor, maksudnya you ada orang beritahu lah kan, ada present kan. Tapi ada satu pelik ni macam mana? Ini nampak pelik tau. Objektif kajian tapi tengok nama orang, tengok muka orang. Pelik lah, objektif ni buang lah. Jangan tulis objektif kajian lah kan. Pelik lah ni kan. Ada tiba-tiba objektif kajian, tunjuk nama dia kan. Okey, ini saya beritahu siapa. And then lepas tu beritahu objektif kajian. Mungkin masa dekat sini, tulis nama dia saja di bawah cukup lah. Slide tadi tu mungkin tak payah lah. Nama dia mungkin boleh delete ni. Itu tulis di sini je pun tak apa. Kan? Masa saya cakap nama tulis di sini je. Mungkin pun okey kan? So tak payah ada satu slide tulis nama orang kan? Okey, isinya I think kita tak tengok tambah komen sekarang ni. I komen overall dulu. Kan? Lagi pun isi kita banyak kali soal komen. I ingat macam ni lah. Elak daripada macam ni. Sebab nanti you akan letak gambar dia di bawah kan? Betul kan? Oh tak ada, ini tak ada. Kalau tak ada tu okey lah kan? Ini ada suara kan? Tengok tak? Ada Okey, maksudnya sini kalau tak ada gambar, you mula-mula beritahu dulu boleh jugalah. Macam tadi, kalau bawah dia ada gambar, so tak payah ada slide macam ni lah, tulis nama punya, tak payahlah. Sebab bawah nanti tulis saja. Dekat tepi video tu, tulis nama dia je. Tapi panjang juga video ni. Ini berapa lama? Berapa lama? Macam mana tengok berapa lama? 21 minutes. Lama juga ni. Okey, macam inilah. Kalau ada keluar muka orang, ini tulis nama tepi saja cukup lah. So tak payah ada satu slide yang tulis nama dia lah. Okey, ini channel komen untuk The News. Detail punya komen nanti kita tengok lah. Sebab isi dia pernah komen lah kan. Sekarang dia tengok overall je. Okey, infrastructure. Macam ni kan. Lepas tu dia di bawah boleh tulis nama dia lah. Nama dia boleh tulis tepi dia lah. Semasa dia cakap nama dia boleh keluar di tepi lah. Okey, so maturity macam ni lah kan. Ada benda, ada tanpa orang. Okey, kita tengok nombor 3. Pengangkutan. Land use, infra, pengangkutan. Susunan macam ni Land use, infra, pengangkutan. Kenapa gambar pula? Macam orang lain keluar gambar, dia punya tak keluar gambar. Maksudnya gambar estetik pun tak ada, gambar bergerak pun tak ada kan. Kalau konsisten lah, kalau orang lain ada keluar gambar, better dia keluar jugalah. Ada gambar estetik kan, masa estetik ke yang bergerak, either orang kena keluar lah kan. Okay. Boleh pengangkutan? Halo pengangkutan, orang pengangkutan mana? Orang pengangkutan? Orang pengangkutan mana? Tak ada, hilang. Halo, orang pengangkutan mana? Transportation. Halo? Transportation mana orang dia? Halo?
Bagaimana ni? Orang transport pun tak ada. Ya. Tak apa. Nanti ingat dia punya gambar tak masuk kan. Okey, lepas tu ni ada gambar jugalah. Kalau orang lain ada gambar, nanti bukan ada gambar lah kan. Okey. Kalau sudah ada gambar yang bergerak itu, tak payahlah gambar yang estetik tu lah. Okey. Nombor 4, pemutahan awam. So sekarang ni kita guna PM ke PI ya? Mengapa aturan pakai PM, aturan pakai PI ya? Macam ini soal pakai English kan, public facilities. Ini pun tulis technical report kan. Tadi tu tulis PM ke PI ya? I think tak standardized lagi ya. Nanti cuba standardized. Semua sektor standardized. Cover ni biarlah sama. Ini cover soal lain kan. And then ada pakai English, ada pakai Malay kan. Nanti standardized ini komputer masyarakat ni dia guna English pula kan. Slide dia. Cover je guna English. Yang lain tu masih Melayu kan. So, and then satu lagi, kita elak daripada gambar ni telah di-edit tau. Dia macam sempit pula gambar dia kan. Dia tertolak ke apa kan. Tak boleh kan. Gambar ni kena edit balik Dia nampaklah betul punya kan. Mungkin kena tarik kiri kanan sikit Ini tertarik atas bawah ni. Okay. Ini gambar orang ada. Okay. Tapi ini patut dia tukar bahasa Melayu lah. Standardize Kok kajian. Kemudahan 2 orang. Okey. Okey, next pelabuhan. Nama dia ada? Dia bercakap nama dia tapi tak keluar nama dia. Kalau boleh keluar nama dia ke bawah jugalah. Standardize Okey, I think kita laju dulu. Okey, nombor 2 perniagaan. Sama, you punya tak standardize lagi kena standardize especially cover ni. Semua lain-lain kan. Nanti dapat cover ni semua lain. Nanti standardize. Yang lain tu I ingat. Doktor, yang pelabuhan tu memang ada nama juga depan tu, macam perniagaan. Ada okey, tak apa. Sebab tadi tekan laju mungkin tak nampak. Okey. Okey, okey. Yang lain tapi tak standardize kan? Cover belum standardize nanti standardize Okey, dia keluar nama. Tapi sampai belakang ni macam ada sedikit sama kan masa dia keluar nama orang kan, contoh macam ni kan. Tapi mula-mula land use macam lain contoh ni macam ni Okey, ayat. Okey, contoh sektor yang belakang ni semua macam perniagaan, pendasaran semua cara macam ni kan. Tapi land use mengapa tak buat macam ni Kalau boleh standardize jugalah Macam land use ni masa dia beritahu nama orang tengah gambar dia macam dia tak ikut format macam ni pula kan. Kalau boleh standardize kan Okey, area alam sekitar. Sama dia tak sama cover dia. Cover macam tak sama Tapi kalau standardize tu rasa tak cantik, macam ini dia nak buat lain Kalau nak buat lain pun, at least dia mula dengan cover yang sama dulu. Baru tu lepas tu dia nak buat lain tu pun boleh lah. Dia akan standardize, semua keluar muka yang sama, cover yang sama. Lepas cover yang sama, standardize, mungkin second cover tu dia nak buat lain spesifik sektor dia sendiri macam ini mungkin okey lah. Kan, tapi yang first tu semua kena sama lah kan. Macam sektor lain dia masuk dia ada standard cover kan, tapi pun ada sikit lain kan. Nanti standardize Ini pun kena
Okey, tengok dulu. Landscape. Ini landscape pun tak sanitize kan? Okey, social economy. Sama tak sanitize Ini kalau bahasa Inggeris pula kan. Ini nama dia tak keluar kan? Ada keluar tapi bukan keluar tepi gambar dia kan? Boleh keluar tepi gambar dia. Masa ini pun kalau boleh tulis nama dia dekat. Keluar sekejap tak apa, lepas tu tak payahlah kan, keluar sekejap tak apa. Dekat bawah ni keluar sekejap nama dia. Okey, perumahan. Ini tadi siapa apa? Oh, you ambil dari tempat lain. Okey, perumahan. Ini pula lain pula. I think your ni soal macam-macam lain kan. Kalau boleh mula dengan satu kawan sama. Lepas tu second slide tu lain tak apa. First slide tu biar sama. Okey. Biar first slide tu sama, lepas tu baru tukar lain. Okey. Okey, kita lanjut. Ini last pengurusan. 10 sajalah. Ini pun I think sama ada lain kan, tak sanitize. Okey, nak tanya sikit. Ini gambar Syazli ni memang baru ambil ke lama punya? Macam gambar lama gambar masa ambil dekat sekolah background ni macam ni biru Betul Kalau boleh tukar baru punya lah. Macam sekolah punya gambar kan ni kan. Okey. So tak ada conclusion lepas kita pengurusan, kita tak ada conclusion Macam tu je habis. Tak apa. So macam ni. Sebab sekarang ni mungkin ini kita belum complete lah kan sampai pengurusan. Patut ni kena ada satu juga slide mungkin seterusnya kita kena beritahu conclusion lah kan. Buat satu overall besok. Okey Semua boleh tengok? Okey, kita mula discuss. Maksudnya sepatutnya analisis ini selepas you present daripada intro, sectoral habis, patutnya pun kena ada satu lagi presentation iaitu ini cerita apa? Cerita overall. Overall punya SWOT. Okey? Overall punya SWOT. Keseluruhan punya apa sebenarnya winning opportunity. Keseluruhan. Lepas tu kita patutnya you kena itu dah sekarang buat kemudian. Okey, overall SWOT. Lepas tu patutnya overall punya cadangan awal. Cadangan awal keseluruhan. Ataupun kita bercakap cadangan awal keseluruhan. Okey So sepatutnya nanti you kena discuss Kita tahu macam mana cara you nak discuss kan. Guna apa method kan. Antara settle ni you discuss, combine, keluarkan satu overall SWOT. Tapi bukan yang panjang lama. You buat yang main one. Overall SWOT ni ialah SWOT ni ialah SWOT yang utama saja. Jangan masukkan SWOT yang kecil-kecil ni. Apabila settle, you punya SWOT ni, you buat kecil-kecil semua masuk kan. Very detail punya SWOT. Tapi overall punya SWOT ni patut dia ambil yang utama saja. Contoh land use, apa yang paling utama you nak keluarkan. Transport, apa utama nak keluarkan saja. Okey, utama saja. Jangan keluarkan semua. So overall SWOT ni mungkin 5 ke 6 saja. Termasuk potensi kehalangan sekali. You buat overall punya. Kalau boleh combination of few sector punya. Overall SWOT. And then baru kita boleh keluarkan cadangan awal keseluruhan. Boleh? So siapa ada masalah boleh bincang terus
Sekarang ni kita terus perbincangan. So siapa nak bersuara boleh bersuara. Okay. Okay, so contohnya overall SWOT tu macam mana nampak? Okay, contohnya mungkin aku buka satu file. Mungkin I type sikit lah. Sekejap. Okay, sedang ni siapa nak bersuara ke? Setakat ni ada lagi apa maklumat tak lengkap ke? Belum siap lagi, ada. Setakat ni semua sektor kira sosial analisis ke? Ada benda belum siap analisis? Boleh beritahu sikit? Siapa nak beritahu? Ada ke sektor kerja belum siap lagi? Maksudnya memerlukan lagi analisis ataupun memerlukan tata lagi? Boleh beritahu sikit? Halo? Halo? Siapa nak bersuara dulu? Tolong buka mic, bersuara sikit. Halo? Ada orang ke tak ada orang ni? Semua tidur lah. Halo? Siapa sektor ada masalah lagi? Ke semua siap? Semua siap? Ada sektor belum siap Sektor lagi? industri tak ada masalah setakat ni. Semua analisis setakat ni okey. Pengurusan tak siap semua. Okey, siapa lagi sektor belum siap? Tak ada. Semua okey So maklumat tak lengkap pun kita maksudnya you cari maklumat lain atau gantilah. So semua kira complete. Kalau semua complete, maksudnya sekarang ni boleh siapkan laporan analisis lah kan? So ini slide tadi asal comment, you boleh improve. And then you all punya report kalau perlu siap, boleh siapkan report. Lepas tu patutnya you kena discuss tau. In general, apa keseluruhan punya SWOT analisis untuk you all punya kawasan kajian. Contoh, bagi contoh SWOT kan. Okey, bolehkah kita sama-sama berbincang? Siapa nak bersuara buka mic je terus. Apa range keseluruhan you rasa kawasan kajian? Boleh, siapa nak bagi idea dulu? You rasa keseluruhannya daripada compilation semua sektor, apa kekuatan kita secara overall punya untuk kawasan kajian ni? Kekuatan kawasan kajian kita. Okey, siapa nak bersuara? Apa kekuatan overall combination of semua sektor ni? Ada? Mungkin Hello, Doktor. Ya. Kalau kekuatan dari segi bentuk muka bumi sebab semua landai kan. So macam semua pembangunan, jenis pembangunan boleh dibangunkan. Tapi I ingat itu bukan yang utama. Sebab apa? Kita pembangunan pun sudah ada. Kita lebih kepada redevelopment saja kan, ataupun infill development kan. Kita bukan greenfield development. Maksudnya kita bukan pembangunan baru atas tanah hijau kan. So topografi ni I ingat bukannya isu sangat untuk cakap rata tak rata ni lah. Nanti bukan isu sama sangat. Untuk kira kekuatan ni bukan. Nanti bukan. Apa lagi? You rasa kekuatannya betul-betul punya? Tak ikut sektor punya, campur semua punya. Overall integrated punya. Apa lagi? Isu apa lagi? Apa kekuatan kawasan kajian? Combine semua sektor. Doktor, memberikan peluang pekerjaan. Apa yang memberikan peluang pekerjaan? Macam sektor pelabuhan semua tu kita dapat ambil orang untuk bagi lagi ramai untuk orang bekerja lah dekat kawasan-kawasan Pelabuhan Kelang. Okey, mungkin salah satu kekuatan ni adalah mungkin combine lah kan. Pelabuhan, berserta, saya tak buat ayat penuh, buat ringkasan je. Mungkin cakap pelabuhan berserta dengan industri kan. Di auto correction ni. So mungkin memberi apa? Peluang untuk pembangunan kan. Boleh juga tambah yang untuk keperluan perumahan tu kalau berkaitan dengan peluang pekerjaan. Yang perumahan. Tak, kita cakap kekuatan dulu, strength, kekuatan. Kaitkan dengan, kan dia cakap tadi peluang pekerjaan. Kita boleh kaitkan dia dengan perumahan sebab nanti demand untuk perumahan dia akan meningkat sebab orang akan, contoh macam pekerja kilang, orang kilang tu mesti nak tempat untuk pekerja dia. Okey, maksudnya kekuatan you sebut dari segi keperluan untuk perumahan baru lah. Berkaitan dengan peluang pekerjaan tu. Okey, disebabkan ada peluang pekerjaan kan.
Okey, boleh. Maksudnya pertampahan bekerja lah mungkin cakap. Disebabkan pertampahannya bekerja kan? Okey. Okey, satu kekuatan kita pelabuhan tangan industri kan, dia membuka peluang pembangunan ekonomi kan, membuka peluang pembangunan ekonomi dan fizikal kan. Okey, ini yang paling asas. Kedua, keperluan untuk perumahan baru. Okey, pentambahan pekerja sebabkan peluang pentambahan pekerja kan. Okey, apa lagi? Yang secara keseluruhannya. Okay, mungkin ini setakat dulu, kita bincang lain dulu kalau sebab ada idea. Winners, kelemahan. Kelemahan utama apa ada kawasan kajian kita? Mungkin kita panggil bangunan kosong kan, atau terbiar kan. Ada tanah terbiar kan. Ada tanah terbiar atau bangunan kosong terbiar. Mungkin apa? Apa lagi? Doktor, masalah sosial dan kes jenayah yang tinggi. Apa tu? Masalah sosial dan kes jenayah yang tinggi. Kes jenayah yang tinggi. Seperti vandalism semua pun ada kan? Ya. Vandalism ke dan sebagainya kan? Okey. Masalah sosial tu, apa masalah sosial dia? Vandalism Okey. antaranya lah. Kes jenayah. Ejaan macam salah. Kes jenayah. Ejaan betul kan? Kes jenayah dan masalah sosial kan? Okey. Auto correction ni. Masalah sosial tinggi ke apa kan? Vandalism ke apa kan? Okey. Ini dari segi sosial, fizikal. Apa lagi witness? Kawasan kajian macam banyak kan? Gangguan bekalan air, doktor. Okey. Gangguan bekalan air. Mungkin masalah ada banyak kan? Okay? Mungkin saluran parit kan? Yang sumpat kan? Apalah sesak ke tak. Saluran parit yang tidak teratur. Apa ayah tak tahulah. Saluran parit lah kan? Banyak saluran tersumpat kan? Okey? Doktor. Terjejas ke apa benda lah ayat nanti fikirkan lah. I think drainage satu problem, bekalan air, gangguan, social crime, fizikal tanah terbiar, bangunan rumah kosong. Image mana? Yang tidak menarik kan? Oh. Banyak masalah ni. Nanti landscape pun banyak pencemaran landscape kan? Apa masalahnya? Pencemaran bunyi, pencemaran udara. Okey, pencemaran alam sekitar. Okey. Yang paling utama bunyi dan apa? Air. Udara, bunyi dan udara kan. Kekurangan landscape lembut kan. Kekurangan landscape lembut dan kejor kan. Dua-dua kekurangan kan. So, bangunan tidak elok, image tidak menarik, kekurangan landscape, pencemaran sekitar, saluran-saluran, gangguan berkaitan air semua ada. So boleh aktif witness ni banyak, boleh keluarkan. Banyak bangunan usan pun satu kan. Apa lagi? Ada masalah apa nak beritahu? Masalah besar? Kurang parking. Kurang parking. Sesak tak sesak kan? Kurang parking je ke pun sesak juga? Sesak ada ke? Ada sesak. Parking saya kurang. Apa lagi? Alam sekitar, transport, design, landscape, apa lagi nak masuk? Infra masuk, fizikal ada masuk. Perumahan ada masalah apa ke? Tak ada. Rumah yang murah, tadi kita tak kira kekuatan harga rumah yang murah. Kan? Harga rumah yang tidak tinggi lah, yang tidak mahal lah. Ya, bukan yang murah sangat, tidak mahal. Mungkin harga rumah yang tidak mahal pun satu mungkin kekuatan tanah kan? Ya, betul. Okey, nanti you fikirkan lagi tanpa masuk lagi Okey, kita bincang juga sampai sekarang ni pergi ke tracks. Opportunity kan, peluang. Apa peluang ada? Peluang ni maksudnya daripada aspek luaran lah. Maksudnya daripada sekitar ni macam Shah Alam ke, daripada Bandar Kelang ke, daripada Petaling ke, dari KL ke apalah kan. Apa opportunity kita ada?
Tapi untuk kesan kepada kita punya KK punya kawasan sajalah kan. Apa kesan kita punya opportunity kan. Peluang kita boleh dapat. Siapa ada idea? Boleh keluarkan sikit. Nak save dulu. Nanti I share dekat WhatsApp group, you boleh tambah lagi lah. Yes, apa peluang ada? Doktor, kalau untuk Hmm. infra kan, Hmm. ada penggunaan tenaga solar dekat kawasan sekitar kawasan kajian. Boleh cakap kekuatan lah kan. Maksudnya adalah penggunaan nanti tulis sendiri ya, renewable energy kan. Nanti tulis translate sendiri bahasa Melayu kan. Okay, penggunaan renewable energy ada. Okey, kita kekuatan lah. Boleh kan nanti fikirkan kan. Mungkin witness banyak lagi kan. Kurang kawasan rekreasi ke. Apa lagi lah kan. Boleh tambah lagi ya. Ataupun itu cakap pemetahan kan. Peletakan pemetahan awam yang jauh kan. Yang tidak walkable lah kan. Maksudnya tidak senang tercapai dari jalan kaki lah. Naik kereta mungkin okey. Tapi not walkable kan. Opportunity ni. Masing-masing fikirkan apa opportunity kita ada. Peluang perniagaan kan. Peluang perniagaan. Yang menyokong apa? Yang menyokong aktiviti pelabuhan industri kan. Itu sepatutnya opportunity ada, yang tu kita ada peluang untuk perniagaan kan. Dan juga perkhidmatan kan. Peluang perniagaan. Doktor, kalau yang untuk kekuatan tu perniagaan, boleh ke sebab banyak pilihan, so diorang tak payah keluar ke mana-mana, diorang duduk kat Kelang je boleh dapat dekat Pekan tu? Itu kekuatan lah. Kekuatan, boleh ke? Apa yang ada? Pelbagai jenis perniagaan. Kiranya semua dekat satu Pekan tu. Dia nak pasar raya semua ada. Pelbagaian aktiviti perniagaan. Dekat boleh? Pekan tu. Di kawasan kajian kan. Okey, boleh. Pelbagaian aktiviti perniagaan. Boleh? Perniagaan. Itu kekuatan kan. Kekuatan kelemahan. Opportunity apa lagi? Peluang yang kita boleh ambil daripada luar. Seperti peluang perniagaan untuk menyokong aktiviti pelabuhan dan industri. Apa lagi? Anis, saya Anis. Saya ada seorang yang perniagaan dulu. Saya tanya dia. Sebab kita berkawasan kajian paling penting ni pelabuhan dan industri. So dia ada satu opportunity itu peluang perniagaan dan perkhidmatan kan. Apa lagi? Disebabkan pelabuhan dan industri, apa lagi ya opportunity kita boleh ambil? Ataupun disebabkan apa ni? Tak tahu, tak ada idea lah. Doktor. Pelaburan betul. Pelaburan apa? Macam mana? Pelaburan macam mana? Dapat tingkatkan pelaburan lah daripada luar. Potensi menarik pelaburan. Pelaburan luar. Yes. Mengapa rasa ada potensi tu? Sebab ada industri pelabuhan dan banyak-banyak lagi lah. Mungkin disebabkan satu, dia ada pelabuhan. Yes. Dua, mungkin ada tanah kosong. So adalah potensi untuk pelaburan kan, orang boleh beli tanah kosong tu kan. Betul. Sebab pelabuhan, sebab tanah kosong, disebabkan mungkin kemudahan sokongan cukup kan. Ya. Sokongan seperti apa? Yang seperti macam logistik semua kan. Tapi doktor, dan lain-lain tu kan. Pasal industri ni lebih tumpukan kepada industri dekat Tanjung Pelepas dengan Shah Alam. Tak faham maksudnya. Apa maksudnya? Industri macam nak tarik pelabur tu kurang lah sebab lebih tertumpu kepada industri di Tanjung Pelepas. Okey, maksud you Tanjung Pelepas lebih menarik pelabuhan
Pelaburan pelabur. investment. Pelabur, Lebih yes. menarik investment. Okey. Hmm. Maksudnya kita boleh lah atau potensi, tapi macam tercabar lah kan. Itu kira macam track lah. Itu kira macam cabaran lah. Track lah kan. Dengan Shah Alam. Track Industri tu di Shah maksudnya Alam. persaingan lah. Persaingan Persaingan. pelaburan dan perindustrian kan. Daripada Industri Tanjung Pelepas dari dan Tanjung Shah Pelepas Alam. dan juga Shah Alam. Okey, persaingan pelaburan dan perindustrian daripada Tanjung Pelepas, Shah Alam mungkin dan lain-lain lagi lah kan. Okey, kita ada persaingan. Business mungkin Shah Alam, industri pun Shah Alam, tapi pelaburan mungkin Tanjung Pelepas. Okey. Tak tengok Singapura pula yang ni bagus, tak tengok Singapura. Okey. Apa lagi? Opportunity or threats? Okey, you bincang sekejap. Okey, pergi buka switch takut nanti bateri habis. Okey, ya apa tu? Apa lagi? Opportunity or threats? Apa lagi opportunity or threats? Kalau pasal untuk peluang industri, Pelabuhan Kelang ni dia dekat dengan maksudnya macam kilang-kilang di sekitar Pelabuhan Kelang ni dia macam ada opportunity lah. Sebab pelabuhan dekat, so senang untuk kilang-kilang ni terus eksport dan import barangan dia orang ke luar negara. Okey, maksudnya potensi untuk pembangunan industri lah kan. Yang berasaskan ekspor import lah kan. Ekspor import. Okay, yang memerlukan diekspor barang atau mengimport apa benda dia sesuai di sini lah kan. Okey. Nanti cuba cari apa jenis industri yang sesuai dengan ada pelabuhan. Kita cuba cari apa jenis industri yang patutnya sesuai untuk pelabuhan punya. Sebab ada industri dia sesuai dengan airport kan, dengan kapal terbangnya. Ada yang sesuai begitu kapal kan. So kena fikir apa bezanya? Ada beza ke jenis jenis industri itu? Maksudnya ada kos. Nanti cuba cari ya. Okey, baik. Tracks persaingan mungkin dari segi Shah Alam apa persaingan dia mungkin boleh asing lah sikit lah. Persaingan pelaburan dan perindustrian daripada Tanjung Pelepas. Okey, kalau Shah Alam mungkin persaingan perniagaan lah kan. Dan perindustrian juga kan. Daripada Shah Alam kan. Tanjung Pelepas dia dua-dua perindustrian dan pelaburan. Ini perniagaan dan perindustrian. Tapi tak semesti Tanjung Pelepas lah kan. Dia Pelepas dan juga pelabuhan lain lah kan. Bandar pelabuhan lain kan. Apa lagi cabaran kawasan kerja? Mungkin kurang tak apa. Persaingan perniagaan, okey. Opportunity apa lagi? Industri, pelaburan, perniagaan perkhidmatan. Apa kekurangan kita? Kurang kawasan rekreasi, kemudian pelancong, kemudian awam tidak apa kan. Banyak masalah kan. Okey. So, okey nanti you boleh bincang lagi. Siapkan apa lagi SWOT keseluruhan. Lepas tu, kalau boleh, I think cadangan awal ni nanti baru buat boleh juga. So, kira sekarang ni kita minta you next week submit laporan teknikal. Betul next week betul Betul. Betul. Okay, tak apa. So, sekarang ni video tadi asal komen, you improve lagi video. And then tambahkan satu video untuk SWOT keseluruhan lah. Okay. Lepas tu analisis laporan tu nanti you siapkan. So analisis sama juga kan, ada introduction, tak ada etc. Terakhir ni patutnya pun ada satu conclusion punya report lah kan. Bahagian conclusion chapter conclusion kan. Beritahu keseluruhan ni apa kekuatan, kelemahan, opportunity and threats untuk kawasan kajian kan. Okey, sekarang ni sepatutnya di laporan teknikal akhir sekali selepas beritahu SWOT ni patutnya kita boleh nampak tau hala tuju dulu tau. Patutnya kita boleh nampak hala tuju. Apa hala tuju kawasan kajian kita? Maksudnya kita nak hadap ke mana? Selepas beritahu SWOT ni, ini nampak apa hala tuju kita sebenarnya kawasan kajian AKK ni. Maksudnya masa depan bergerak ke mana? Satu pilihan kekal macam ni. Kalau kekal apa ni? Kekal seperti macam ni lah kan, industri, perniagaan, sokongan kan, perniagaan sokongan, industri.
perumahan yang tidak mahal kan, perumahan yang sederhana dan murah kan, sederhana dan rendah. Ini keadaan semasa kan. Enteng apa? Mungkin kenderaan berat. Ini keadaan semasa punya condition kan. Kenderaan berat, ukuran hijau, pencemaran. Ini keadaan semasa. So hal tuju ni, kita nak kekal ke keadaan semasa macam ni? Iaitu lebih kepada industri, perniagaan sokongan, perumahan sederhana rendah, dan kenderaan yang berat banyak, kawasan kurang hijau, pencemaran ada kan. And then image kita menarik kan. Less walkable, tak boleh susah tak berjalan kaki kan, susah berjalan kaki kan, nampak kan. Dan sebagainya. Ini keadaan semasa, hal tuju. Kita nak ubah. Kalau nak ubah nak jadi apa? Apa hal tuju ni? Kita boleh ke arah kawasan kajian kita. Satu kita kekal macam ni pilihannya. Satu pilihan kalau kita tak mau kekal. Boleh ke arah mana? Ikut opportunity and threats yang kita ada. Kita boleh bergerak ke mana? Atau berasaskan masalah yang ada ni. Apa kita boleh buat? Ada idea? Boleh ke? Ekonomi doktor. Apa ekonomi nak lain daripada sekarang? Agresif ekonomi. So, apa maksudnya? Maksudnya sekarang ni kan kawasan perniagaan dekat bandar Pelabuhan Kelang banyak yang kosong. So untuk hala tuju next future akan datang, so kita push ekonomi untuk lebih agresif untuk menjana income dalam kawasan itu sendiri. Industri sudah ada, pelabuhan sudah ada, pun tak boleh menjana ekonomi lagi. So apa lagi mungkin kita nak masukkan? Apa yang kurang? Kita kena tengok kita punya kekurangan ni. Tengok kelemahan ni banyak. Adakah kelemahan ni boleh kita tukar, jadikan kita punya benda boleh buat supaya kita menarik lagi banyak benda bagus masuk. Bolehkah kita tukar winners jati opportunity? Dari segi kelemahan yang ada ni, apa kita boleh buat? Mungkin ke arah bandar yang hijau. Okey, mungkin hal tuju kita nak terbalikkan dia kan. Ekonomi satu, mungkin satu lagi alam sekitar, mungkin kita nak bandar hijau. Keyword yang kita nak bandar hijau. Tadi kita keadaan semasa kekal lah kan. Okey, ini kalau kita kekal. Okey, kita akan macam ni kan. Pencemar lah, dan sebagainya kan, kenderaan berat. Kalau terbalikkan dia, mungkin kita nak alam sekitar yang kira bandar hijau. Okey. Kalau nak bandar hijau, apa elemen ekonomi mungkin kita boleh masuk supaya dia boleh jadi hijau? Apa jenis ekonomi hijau yang ada? Apa jenis ekonomi boleh kira ekonomi hijau ni? Industri ni nampak sikit pencemaran, kenderaan berat nampak pencemaran. So macam mana nak masukkan ekonomi hijau ni? Menaikkan peluang pekerjaan, meningkatkan ekonomi investment, tapi kita nak ke arah yang hijaunya. Apa jenis ekonomi yang boleh hijau? Ekonomi hijau lah kan. Green economy. Kita patut fikirlah hal tuju masa depan mungkin ekonomi kita ekonomi hijau. Dalam kita nak bandar hijau. Kalau sosial, apa kita nak buat? Mungkin kita safety kan, kita nak safe kan, selamat. Apa lagi? Kan? Safe, and then apa lagi? Mungkin kita punya culture budaya kita. Macam mana kita buat kita berbudaya. Kita patutnya fikir ke arah macam tu kan. Ekonomi yang hijau, alam sekitar nak bandar hijau, okey. Tapi sosial itu apa kita buat? Mungkin nak selamat satu. Tu apa? Mungkin kita nak macam mana marketkan, pasarkan budaya kita. Mencantikkan macam something like pembangunan ekonomi berasaskan budaya lah kan. Kalau boleh kan. Ada ke apa-apa? Sebab kalau setakat alam sekitar bandar hijau ni memang banyak benda kita semua boleh buat kan. Seperti macam landscape, seperti rekreasi, banyak benda semua boleh buat lah kan. Seperti ni lah kan. Perumahan macam mana hijau, banyak benda boleh buat lah. Bawa alam sekitar hijau fizikal kan, kita banyak idea kan. Tak ada risau kan. Perumahan boleh, rekreasi boleh, landscape boleh, berdesain boleh kan. Infrastruktur semua boleh kan. Dan sebagainya. Tapi apa ekonomi hijau kita dah masuk? Ini mungkin you kena pergi cari lagi. Dan juga sosial ni, macam mana kita nak pelihara sosial kita, budaya kita. Ataupun kita membudayakan
Budaya kita yang macam mana? Boleh dapat keuntungan daripada budaya kita? Boleh ke? Tak ada idea lah. Okey. Kita mungkin kena bincang satu isu ah. You pernah fikir ke? Sekarang ni kita cakap satu isu ni iaitu apa? Orang cakap apa? Post COVID-19. Pernah fikir ke? Apa kita nak buat? Planner kita kena fikir lah kan. Walaupun you student kan, kena fikir tau. Selepas COVID-19 ini, apa kita punya perubahan bandar kita mungkin berlaku? Ini mungkin boleh fikirkan sikit. Mungkin tangan. Okey, boleh masing-masing fikirkan. Bandar kita kena berubah jadi macam mana post COVID-19 ini. Okey, mula-mula kita bincang dulu. Post COVID-19, apa jenis cara hidup kita kena ubah? Kita punya lifestyle macam mana kena ubah? Kena ubah jadi lifestyle macam mana? Ataupun yang mereka cakap apa new normal kan? Normal baru. Okey, apa dia? Hello, jangan tidur. Semua Post kena COVID-19, online. selepas COVID-19 ni. Okey, banyak benda online. Online pula jadi. Banyak benda online. Maksudnya apa? Kita ada physical punya distancing kan? Kita nak jarak antara kita sama satu lain kan? Physically kita jangan rapat-rapat kan? Takut ini virus boleh lama. So kita semakin tak boleh berdekatan. And then banyak benda online. Ini new normal, new lifestyle kan? Okey. Disebabkan ini perubahan, antara kita akan jadi macam mana? Perlu ke kawasan rekreasi lagi? Kalau kawasan perniagaan tu mungkin semua akan tertumpu pada delivery saja. Okey, kawasan perniagaan mungkin you nak apa? Kecil. Akan makin kecil sebab semua orang duduk rumah dan kita akan hantar delivery saja. Dia banyak online. Betul-betul. Lokasi mungkin tidak penting. Betul, lokasi tidak penting. Okay, apa lagi? Mungkin boleh tak semesti di ground floor kan? Tidak semesti di ground floor apa Maya Tasbih nanti you fikirkan lah. Tak semesti ground floor kan? Dan juga kos makin mahal lah sebab delivery charge lagi. Tapi tak semesti tau. Kalau you tak payah sewa kedai yang mahal, mungkin delivery boleh jadi murah tau. Sekarang ni sebab dia sudah ada kedai besar, you nak minta delivery memang jadi mahal. Kalau masa depan dia tak payah sewa kedai mahal tu, dia sewa kapur kecil je, dia jimat beribu-ribu kan sebulan tu untuk sewa kedai kan. Mungkin dia boleh subsidi delivery tu, jadi mungkin menjadi murah tau in the future lah kan. Okey doktor. Mungkin lah perubahan tu berlaku kan. Macam sekarang ni, you pergi order makanan dari shopping mall. Shopping mall punya barang sudah mahal, you tambah delivery lagi mahal lah kan. Betul. Kalau masa depan, shopping mall pun tak wujud kan. Dia tak payah lagi dekat shopping mall. Dia sewa kedai biasa punya. Harga barang masih murah kan. Belum murah plus delivery, actually sama je. Lagi murah kan. That's why sekarang ni kita macam GrabFood pun, I tak mau order daripada shopping mall punya tau. Sebab mahal, sebab dia di shopping mall. Kita rugi pakai Grab tau. Kalau makanan dari shopping mall, rugi tau. Sebab dia mahal sebab di shopping mall. And then kita plus lagi RM5 untuk delivery. Lagi delivery. Lagi rugi. Baik kita order daripada kedai biasa yang murah punya, and then plus RM5 masih murah kan. Betul. That's why mungkin lokasi jadi tidak penting tau. Kan? Mall mungkin jadi tak penting tau. Mall jadi tidak penting kan. Lokasi tidak penting. Mungkin banyak kedai kecil kan, online kan. Ini perubahan mungkin kepada kawasan perniagaan. Okey, ini dari segi bandar lah kan. Jadi rekreasi, you rasa rekreasi ni perlu ke tak perlu? Sebenarnya masih perlu. Sebab apa? Untuk kesihatan. Kan? Kita perlu jumpa kawan, kita juga perlu exercise kan. Tapi kawasan rekreasi macam mana kita kena ubah soal ni? Mungkin kecil, tak banyak. Maksudnya apa? Kita tak boleh buat kawasan rekreasi besar tapi jauh. Contohnya kita dulu kan buat satu kawasan rekreasi besar-besar, orang dari jauh ni datang kan. Sekarang ni mungkin kita tidak menggalakkan bercampur ramai orang. Mungkin kita banyak kawasan rekreasi kecil-kecil tapi banyak bersedadak di semua tempat. So masing-masing enjoy kawasan rekreasi di berdekatan di rumah dia sajalah kan. Ataupun kita so-called jadi neighborhood park sajalah kan. Kita elak daripada town park lah kan. Park besar-besar tu mungkin tak payah lah. Kita pun neighborhood park sajalah kan. Kan? So kita tak ramai orang lah kan. Kalau neighborhood park ni, taman kejiranan ni, tapi mungkin kena banyak lah. Kecil tapi banyak lah kan. Ataupun garden. Apa tu?
Rooftop garden. Sebab banyak quarter kan. Yes, I baru nak you cakap. Oh, you punya otak bagus. Rooftop garden. Actually, anda keluarkan satu ayat lagi tau. Macam mana cakap? Private garden. Tapi bukan private. Maksud I ni, yang lebih privacy punya garden tau. Maksudnya, garden yang digunakan golongan sangat kecil punya. More to privacy punya garden tau. Private garden tau. Kan? So, macam rooftop garden lah. Dia kira private garden lah kan. Ketat itu biar orang saja pakai kan. Tak ramai orang lain masuk kan. That's why dia mungkin lebih selamat kan. Kita sekarang ni tak mau bercampur dengan orang lain kan. Mungkin setiap neighborhood yang kecil-kecil ni ada part sendiri. Kalau rooftop garden lagi kecil lah. Mungkin untuk rumah ketat itu saja orang. Ataupun untuk bangunan itu saja orang dia kan. Jadi, mungkin kita kena kalahkan so-called private punya garden lah kan. More privacy punya garden. Dia boleh exercise, dia boleh berkawan. Tapi secara kumpulan yang kecil lah kan. So mungkin dari segi sosial ni kita mungkin kalahkan aktiviti sosial kumpulan kecil lah kan. Semua grup di bulan mana kan. Semua grup sosial lah kan. Kita tak mau kalahkan kumpulan besar kan. Sekarang ni pun memang tak boleh buat aktiviti besar-besaran kan. Tidak boleh lebih 10 orang punya aktiviti kan. So aktiviti sosial kumpulan kecil. So ini perubahan sosial yang akan berlaku. So rekreasi kita berubah, perniagaan kita berubah. Apa lagi kita berubah ni? Itu kena fikir tau. So rekreasi, perniagaan, infrastructure untuk connection line. Online tu semua lah kan. Okay. Itu mungkin kita susah nak melukis dekat plan kita kan. So tak apa. Hakiki ni kena melukis kan. Dia susah melukis kan. Okay, apa lagi? Apa sektor perniagaan? Mungkin tak ada efek lah kan. Memang kena juga menghasilkan barang kan. Tak hasil barang mana boleh kan. Pertanian memang kekal lah kan. Ini pertanian ni. Pertanian bandar ni. Mungkin jadi satu isu ni. Kan? Mungkin patut kita ujukan pertanian bandar kan. Sebab pertanian dari tempat lain jauh datang kan. Bersatu masalah kan. Macam itu isu ni. Cameron kan. Sekarang ni isu MCO. Banyak sayur tersekat dekat Cameron kan. Tak sampai ke bandar lah pula kan. So mungkin pertanian bandar lah. Maksudnya semua kawasan patut ada pertanian kecil-kecilan kan. Untuk penggunaan sendiri. Mungkin rooftop garden. Mungkin jadi rooftop agriculture lah kan. Rooftop farm kan. Mungkin boleh wujudkan kan. So-called macam rooftop farm lah kan. Cucu tanah di atas pumpumnya kan. Tanam lah. Sawi sikit ke. Jagung ke. Malam tak tahu lah boleh ke tak boleh. Jagung ke apa kan. Okay. Apa lagi? Sosial, infra, green, perniagaan, pendastrian mungkin tak ubah lah kan. Memang kena ada pertanian kan. Pendastrian kan. Pelabuhan memang tak kena ada. Apa lagi? Tak ada lah. Itu aja. Dari segi pengangkutan, apa perubahan berlaku? Dari segi pengangkutan. Ada idea pengangkutan? Tak ada. Mungkin tak ada perubahan sangat. Okey. Kalau setakat ni kita bincang tentang post-COVID-19, kita punya perubahan bandar kan. Ini mungkin berlaku. So pakai idea ini, you rasa AKK ini apa hala tuju kita? Ekonomi hijau, okey. Alam sekitar yang hijau, landscape, edukasi, budaya. Sosial kita macam mana budaya, safe, selamat kan. So adakah ini benda boleh jadi kita punya hala tuju? Boleh Ekonomi hijau mungkin tadi ayat dia boleh, ini benda boleh pakai lah kan. Kita buat ini kan. Ekonomi hijau. Tapi salah satu dia mungkin kawasan perniagaan yang kecil kan. Kecil online, okey tidak penting, just mesti di ground floor, mall tidak penting kan. Okey, mungkin ini salah satu ekonomi hijau. Apa lagi ekonomi hijau boleh buat nanti fikirkan lah kan. Apa lagi? So, alam sekitar hijau, rekreasi dan sebagainya, mungkin kita jadi macam ni lah kan. Kita kalahkan rekreasi yang kecil lah kan. Ataupun kita namanya neighborhood garden lah kan. Neighborhood gardens kan. Ataupun kita mengalahkan apa? Rooftop farm ke, ataupun rooftop apa nama tadi cakap? Tadi apa itu? Rooftop garden. Okay, dari sisi sosial. Ini sosial belum lagi ni. Macam mana sosial ni?
Aktiviti sosial secara kecil-kecilan. So apa kita nak buat? Ini idea? Sosial ni apa nak buat ni? Apa cadangan kita boleh buat di AKK ni? Dalam sekitar nampak boleh buat apa, ekonomi boleh. Tapi sosial apa nak buat? Macam mana kita cakapkan wujudkan masyarakat yang ialah tidak mempunyai aktiviti yang besar-besar, kecil-kecil ni. So apa aktiviti kita boleh buat? Apa perancangan bandar boleh efek sosial macam ni, budaya macam ni? Ini ada? Tak ada? Boleh fikir lagi So nanti fikir macam ni, halal 7 Ini yang kekal, tapi kita tak mau kekal lah kan. Kita mesti berubah lah kan. Kita ekonomi hijau, alam kita yang hijau kan, bandar hijau. Nanti sosial kita nak macam mana? Mungkin kita kena tunjukkan social diversity lah kan. Iaitu kepakaian budaya kan. Kepakaian sosial. Maksudnya macam mana kita promote kan budaya yang pelbagai ni kan. Melayu, Cina, India ke, termasuk mungkin apa-apa saja ada lah kan. Okey. Kalau dari segi fizikal bandar ni, apa jenis image kita nak gunakan? Image bandar ni. Apa design? Kalau 7 ni. Image bandar nak jadi apa? Kita fikirlah. Apa image bandar kita nak baru punya? Image bandar baru. Sekarang ni image bandar kita, lori besar banyak, kilang banyak kan. Panas, kering kan. Bising, sibuk kan. Apa image bandar baru nak wujud ni? New image. Hello, orang apa design? Hello? Hello, orang apa design? Ya, saya. Yes, apa image bandar nak ubah ni? Transform, nak transform macam mana? Daripada image bandar kita sekarang ni yang bandar kering, bising, sikit tercemar, banyak kenderaan besar, banyak kedai kosong. Apa image bandar baru yang nak wujudkan? So fikirlah. Kalau dari aspek penggunaan laluan pejalan kaki mau walkable. Image tu. You nak cakap apa? Macam mana image bandar kita nak wujudkan? Okey, macam contohnya kalau Shah Alam, image bandar ni macam mana? Low carbon. Ya ke? You boleh nampak kalau carbon tu. Mungkin tak apa, kita cakap je. Okay. Mungkin lebih livable dengan macam mana tu? Macam mana livable tu? Lebih kepada wujudnya kawasan-kawasan yang boleh jadi tumpuan. Okey, maksudnya image bandar yang nak tunjuk tu banyak small pocket yang pelbagai sebab dekat situ kawasan tu more lebih kepada kering orang kata, macam tak wujudnya kehidupan yang lebih livable. So kalau image bandar yang livable ni dia ada macam-macam aspek yang boleh kita ni daripada ekonomi, sosial, ada socialize dekat situ. Okey, so livable macam naik basikal, berjalan kaki, banyak pocket greens kan? Pakai greens. Tapi nak capai image bandar ni sudah usul satu masalah, iaitu kita punya ekonomi kena tukar jadi ekonomi hijau tau. Kalau kenderaan berat banyak pun jadi masalah tau. Mungkin transport kena fikirkan cara tau. Mungkin itu jadi cabaran transport ni. Macam mana kurangkan kenderaan berat tau. Boleh. Kalau di sini kita halal 7 masa tentang transport ni kena fikirkan. Macam mana kita kurangkan kenderaan berat ni. Kan, daripada kilang ke, daripada highway, daripada apa nama? Pelabuhan ke. Kenderaan persendirian mungkin akan kurang, tapi dari segi kenderaan berat, sektor industri kan berjalan macam biasa. Itulah macam mana nak kurangkan dia. Boleh ke? Saya rasa untuk pengangkutan persendirian mungkin dengan pengangkutan awam, sebab mesti jumlah pengguna pengangkutan awam makin kurang. Tapi kenderaan biasa, saya ingat tak jadi masalah sangat tau. Yang masalah ni kenderaan berat kan. Sebab sini kalau cakap kereta kecil banyak pun tak banyak. Yang masalah ni kenderaan berat banyak kan. Laju berat kan. Dia banyak bising kan. Boleh ke fikirkan cara? Macam mana kita tukar kita punya sistem bandar ni, industri punya tidak kenderaan beratnya dia tidak kacau dengan tidak melalui jalan kedai. Okey ke?
Ke tidak masuk ketai nanti takut ketai hilang bisnes pula? Untuk laluan kenderaan berat, dia akan ikut jalan camp yang laluan kat atas tu Doktor. Dia Yang memang highway atas jarang, tu kan? dia tak ikut pesaran matahari tu. Okey, memang ikut atas kan? Untuk pengasingan memang dah ada. Okey, maksudnya you akan terus kekalkan kan kenderaan berat. So akan teruskan pengasingan Mungkin kenderaan berat kan? limitkan masa penggunaan kenderaan berat. Ataupun dari segi orang berdesain, apakah cara kita fikirkan macam mana nak asingkan laluan kenderaan berat dengan laluan basikal ni? Boleh ke? Mungkin berdesain kena idea sikit dari luar negeri lah. Boleh. Reserve jalan kita macam mana asingkan so-called laluan kenderaan berat dengan laluan kenderaan biasa dengan laluan pejalan kaki ni. Mungkin gunakan apa-apa kan, benda barrier kan untuk mengasingkan dia ke, ataupun tanam pokok ke, tanam apa ke. Apa kita bercara boleh asingkan tu. Image, so urban design kena fikirkan. That's why ini lah kita kira halal tuju ni. Apabila kita bincang, kita nampak masing-masing kena cari benda ni. Urban design mungkin nak livable apa kan. Kita kena terus fikirkan macam mana pengasingan kenderaan berat kan. And then macam mana hijaukan kan. Hijaukan bandar ni pun satu hal kan. Image bandar, hijaukan bandar ni kan. Transport macam mana kena adjust kan. Industri mungkin kekal, okey. Sosial apa ni, sekitar ekonomi yang lain-lain kan. Perumahan pula, nak perumahan macam mana? Hala tuju masa depan, nak perumahan macam mana? Bertingkap ke? Tingkap macam mana? Bertingkap. Ya, nanti high rise sajalah. Nah, high rise rented. Tak fikirlah masa depan patutnya kawasan perumahan kita ke arah high rise apartment ke kena rented. Ini hala tuju ni juga. Ataupun kita nak ke arah misuse ke tambah misuse. Misuse mungkin perumahan campur dengan ketai. Ujuk balik ketai apartment ke ketai rumah ke, kita tak mau. Kekal saja macam sekarang ni, ketai bercapat. Ini rumah asing. Ke kita nak combine balik. Ini hala tuju kita patut fikirkan kan, perumahan masa depan. Kalau rumah ketai banyak ataupun ketai apartment banyak, mungkin lagi orang guna kurang kereta lah kan. So perubahan high rise ke rental, misuse ke tak mau. Apa lagi? Hala tuju ni semua kena fikir tau. Tapi ini semua kena ikut satu hala tuju yang sama, iaitu sebab tadi kita cakap kita nak green kan. Ekonomi nak green, alam sekitar nak pandang green kan. Sosial pun kena social diversity lah kan. Mungkin macam mana pelihara budaya punya kan. Image pantai pun nak green kan. Transport pun macam mana lah kan, nak ke arah green kan. Jadi perumahan pun sama lah kan, supaya menyokong aktiviti green ini kan. Kalau high rise lebih bagus ke? Kalau high rise boleh jimat banyak tanah hijau. Kalau rented mungkin hilang banyak tanah. Tapi kalau high rise ada ke sesat? Ataupun kita macam mana integrate dengan itu KTM sekarang ni. KTM apa nak jadi ni? Bolehkah kita buat integrated di belakang KTM? KTM station ni masuk kawasan kajian ke di luar kawasan kajian? Lupa lah. KTM station tu betul-betul dalam kawasan kajian ke di luar sebadan? KTM kat dalam Doktor. Okey, di sekitar KTM ni ada tanah hijau lagi kan, tanah kosong lagi kan. Mungkin boleh wujudkan integrasi development ni. Macam sekarang ni Kelana Jaya buat kan, dia sebelah LRT station ni dia nak buat apartment lah kan, ataupun sudah buat pun, nanti tekan nak siap tu. Maksudnya kita buat infill development tau. Biasanya kereta api LRT ni sebelah ni kita sebut ada buffer dulu kan, ada reserve dia buffer kan. Sekarang ni mungkin boleh ke kita buat apartment ataupun aktiviti lain di kawasan tanah itu kan, supaya kita betul-betul berdekatkan perumahan ke, berdekatkan komersial dengan transit kan. Tiap orang senang cakap kaki kan. So KTM di kawasan kajian ni, apa cadangan nak buat kepada stesen KTM itu dan juga sekitar KTM tu? Ada KTM sini boleh redevelopment, so-called macam dulu punya KTM punya Depok kan, kita buat jadi KL Central kan. Tapi kita guna tanah pengangkutan, infra, so jadi apa? Jadi komersial, jadi mixed development kan. Boleh ke kita AKK ni, kita fikirkan halan tuju baru untuk KTM ni? Kan? Apa kita boleh majukan semula KTM? Kan? Ataupun boleh ke KTM untuk bergantikan lori kontainer ni? Itu pun satu kan.
Okay, so ini hala tuju transport ni boleh fikirkan kan. Stesen KTM apa potensi bangunan? Adakah KTM boleh menggantikan kenderaan berat? Ini hala tuju tau, masing-masing fikir. Barulah nampak serta futuristik sikit lah kan. Okay, tekad hala tuju ni mungkin puas secara ringkas saja. Nanti puas cadangan detail kena fikir banyak. Okay, so ini hala tuju ni memang berasaskan kita punya SWOT lah kan. Kita nampak kita banyak masalah itu nak selesai. Tapi kita nampak opportunity kita ada. Maksudnya kita ada peluang lagi pembangunan ekonomi dan fizikal kan. Cabaran ni kita ada persaingan kan. Bandar-bandar lain. Tapi tak apa, biarlah bandar pelabuhan orang lain tu macam mana pun. Kita mungkin nak pelabuhan macam mana. Kan, hala tuju kita. Apa nama kita nak gunakan untuk bandar pelabuhan kan ni? So, apa nama nak kita nak bagi nama baru ni untuk bandar pelabuhan Kelang ni? Adakah kita nak konsepkan bandar pelabuhan hijau ke? Ataupun nak bandar pelabuhan apa? Ada idea. So integratekan sekali kita hala tuju. So bandar pelabuhan Kelang ni kita beri slogan lah, macam slogan tu. Kenapa kita nama apa? Bandar pelabuhan hijau, green port city, kan? Green Seaport City. Maksudnya bandar pelabuhan yang hijau. Ataupun bandar pelabuhan apa lagi? Boleh ya? So patutnya dapat idea sikit. Kalau bandar pelabuhan hijau pun tak apa kan. Sebab tadi kita bincangkan banyak benda ni hijau kan. Image bandar, transport semua nak ke arah hijau kan. Hijau maksudnya cinta alam lah kan. Tapi guna tanah pun kalau boleh banyak hijau lah kan. Rooftop garden lah sebagainya kan. Okey, mungkin kita boleh keluar konsep kita lah. Bandar pelabuhan hijau lah kan. Di luar negeri ada ke idea ni, tak ada idea ni. Boleh fikirkan lah. Okey, boleh. So kita sekarang ni sepincang kan. Nanti you lengkapkan lagi overall SWOT dengan kita punya hala tuju utama kawasan kajian. Mungkin keluar dengan idea baru lah. Sokong mungkin ni lah kan. Ini bagi nama dia penghijaukan juga lah. Bandar pelabuhan Kelang, bandar pelabuhan hijau kan. Port Kelang, green port. Kan. Pelabuhan Kelang, pelabuhan hijau kan. Apa lagi kan? Okey, boleh. So kalau tak ada masalah, so you teruskan siapkan laporan analisis dengan masukkan benda ni dan juga membaiki video lah kan. Okey, mungkin masa yang sama kalau kita nampak video masalah apa itu mungkin kita akan beritahu you lah. Setakat ni kita tengok secara overall ini komen dia. Cover untuk setiap sektor tak standardize lagi, kena standardizekan dia. Introduction ni better masukkan subtitle kan. Dan nama orang kalau boleh, kalau sudah ada kampanye bergerak dia tengah bercakap itu, tulis nama tepi dia cukup lah kan. Tak payah ada slide satu lagi lah, tulis nama kan. Kalau nak tulis boleh juga semua standardize lah. Sekarang ni format pun lain-lain kan. Okay. So, ada soalan lain sebelum kita keluar daripada Google Meet? So, slide lain mungkin kita akan tengok lagi. Kita boleh berkomen lagi lah kan. Mungkin komen dalam WhatsApp group sajalah. Tapi isinya dulu kita banyak kali komen lah kan sebenarnya. Hari ni dekat Google Meet kita komen overall saja. Okey, ada apa nak bincang ke? Siapa nak bersuara? Semua okey? Ada orang tanya apa kat sini? Lalu khas Soho. Soho. Boleh? Komersial kalau fikirkan Soho? So nanti fikirkan lah. Mungkin kita berhala tuju masa depan ekonomi hijau termasuk Soho lah kan. Tapi Soho tak semestinya ya apartment punya style kan. Mungkin boleh terrace punya style pun boleh kan. Kita ubah sesuai lah kan. Apa lagi ya? Tapi sebenarnya saya fikir satu lah. Kita memandangkan kita punya kawasan kajian ni panas kan. Yang tempung tak tahulah. Semua I think kita punya Muslim ke Cina pun kita semua suka air kan. Boleh ke bertemakan air? Kan Muslim suka air kan. Cina pun suka air apa Sui itu air lah kan. Apa kita boleh buat? Adakah kita boleh masukkan macam masalah bandar tau atau fountain tau. Kan? Supaya bandar kita jadi terus sejuk kan.
Mungkin pantang hijau tang air. Boleh ke? Water. Ada doktor dekat cadangan awalan untuk landscape ada tadi. Dia tulis pasal fountain dekat slide dia. Slide video. So apa nama kita pakai dia? Pantang pelabuhan hijau tak? Air, mungkin air tak payah cakap lah kan. Tak masuk dalam hijau lah kan. Mungkin konsepnya pantang pelabuhan hijau. Tapi dalam dia mungkin boleh masukkan elemen air lah kan. Menggunakan air mungkin kita boleh sejukkan kita punya persekitaran lah kan. Dan juga boleh bersihkan udara tau. Sebab air kalau pancu-pancu pun turunkan suhu, and then boleh kurangkan air pollution kan. Mungkin kita boleh masukkan banyak elemen air dengan hijau lah kan. Kan? Elemen air. Pertimbangkan air kan. Mungkin ke kita selain dari fountain, boleh ke wujudkan tasek ke? Sebab pun ada kawasan banjir kan. Boleh ke kita masukkan tasek ni? Kita masuk mana? Kan? Ada kita boleh masukkan tasek sebab boleh elak banjir kan? Retention pond kan? So apa lagi kan kita boleh fikirkan kan? Okay, kalau overall hala 7 nanti you buat sikit. Okey lah. I think itu saja. Siapa lagi nak tambah apa ke? Syamira ke? Siapa ke? Ada apa nak cakap ke? Ini file saya nanti share dalam WhatsApp group lah. So you boleh sambung lagi perbincangan. Ada apa ke? Tak ada? Doktor nak tanya. Nanti kita punya konsep ni kita akan come out dengan satu studio, satu je lah. Okay. Kita semua berapa orang? 28 I think konsep memang overall satu je. Lepas tu kita menghasilkan konsep plan overall. Lepas tu mungkin you boleh buat cadangan secara potong tau. Kita potongkan kawasan kajian kita jadi berapa fasa lah kan. Overall satu konsep. Lepas tu you potong jadi mungkin berapa kawasan kecil lah kan. Okay, so mungkin kumpulan boleh pecah lah, kata berapa kumpulan kecil lah kan. Contohnya 28. Kalau kita jadi 5 kumpulan, contoh 5 kumpulan. So mungkin kawasan kajian kita boleh potong jadi 5 kawasan kecil lah kan. Okay, setiap kawasan kecil ni ada satu kumpulan yang design detail dia lah. Mungkin ada 1, 2 orang ke 3 orang jadi koordinator keseluruhan tau. Mungkin dia jaga konsep overall, dia jaga kesinambungan overall tu. Dia macam jadi overall punya planner lah. Dia menjaga kesinambungan 5 kawasan itu contoh ni. Mungkin kita bahagi jadi 5 pelok perancangan ke. Okay, so setiap pelok perancangan mungkin ada 5 orang. 5 atau 25 kan. Okay, mungkin 3 orang ni dia keseluruhan punya koordinator lah. Dia koordinatkan supaya 5 kawasan kajian punya cadangan ni boleh bersambung lah nanti. Jangan jadi tak boleh bersambung. Mungkin 3 orang tu dia buat overall konsep dan juga koordinasi tau. Okay, and then 5 orang setiap group tu mungkin detail design untuk setiap 5 fasa tu. Mungkin boleh buat macam tu. Boleh. Iqbal saya masuk kan? Mana pergi Iqbal ni? Ya, saya doktor. Okay. Boleh ke you rasa macam ni? Maksudnya kita mungkin 28 orang, 5 orang satu group. So kawasan kajian kita pecah jadi 5 kawasan ke. Setiap kawasan 5 orang pergi buat detail design dia. AKK kan detail design dia. Termasuklah bangunan semula ke, termasuklah infill development, kalau tanah kosong kan infill development ke, ataupun nak membaiki landscape ke pokok sebagainya. Setiap 5 orang ni buat satu group untuk satu kawasan lah, detailnya. And then 3 orang yang lain tu kan, 28 kan, so 5 kumpulan 5 orang, 25. So 3 orang yang balance tu, dia jadi koordinator keseluruhan. Maksudnya dia nak buat konsep overall, dia buat konsep overall lah. Dia tak buat detail design, tapi dia buat konsep overall. Dan juga dia kena pastikan berbincang dengan 5 kumpulan ni, biar ke 5 kumpulan cadangan ni nanti boleh bersambung. Contohnya landscape. Janganlah dia sini tanam pokok apa sampai sana tiba-tiba tukar jadi tanam pokok lain pula kan. Kalau sengaja punya tak apa, jangan sebab tak sengaja lah kan. Ataupun sebelah sini jalan besar sampai sana terus jalan kecil pula jadi bottleneck kan. Maksudnya mungkin koordinator ada 3 orang lah yang coordinate overall punya design and plan ni. Dia pastikan satu jalan yang sama, jangan disebabkan masuk blok lain tiba-tiba jadi kecil. 2 lorong jadi 4 lorong, 4 lorong jadi 2 lorong, itu jadi bottleneck pula kan, itu masalah. Boleh? Boleh. Nanti you bagikan mungkin 5 kumpulan 5 orang. So setiap orang buat satu kawasan kecil. Nanti 3 orang jadi koordinator design lah, design koordinator lah. Design koordinator.
So coordinator studio nak masuk mana tak apa. Studio coordinator you nak masuk tak nanti design pun boleh. You jadi coordinator design berapa. Ini lain. Studio coordinator ni ini pengurusan dia coordinator. Tapi kita cakap dia coordinator design tu lain. Dia design dia coordination lah kan. Okey Doktor. Saya nak macam orang yang coordinator design ni kalau boleh dia orang yang tutup di bandar sekarang lah. Dia punya online kuat ni. Kan? Kalau dia online tak kuat macam mana dia communicate dengan kawan-kawan dia melalui online kan. So orang yang tutup kampung ke online tak kuat ni better you buat detail design lah. Kan? You hanya perlu bincang dengan 5 orang je, tak payah bincang dengan ramai orang. Yang coordinator 3 orang tu, you kena bincang dengan ramai orang kan untuk coordinate all the design kan. You kena buat konsep overall dan sebagainya kan. So coordinator untuk design ni, design coordinator ni, I think better orang yang tutup di bandar, internet kuat. Mungkin pandai internet yang benda lah, online expert lah kan. Senang coordinate. Kalau boleh dia pun orang yang pandai urban design lah, kalau boleh lah. Dia orang pandai urban design dan juga pandai online yang benda lah. Di bandar punya orang. Ini kriteria saya catatkan lah untuk jadi 3 orang koordinator itu. Urban design punya background, and then dia punya IT kuat ni, and then untuk di bandar yang online kuatnya. Mungkin dia sesuai jadi design coordinator ni. Bukan studio coordinator, design coordinator ni, lainnya. Okay, yang lain orang ni, tutup kampung ke apa ke di bandar kan pun boleh kan, jadi detail designer lah. Setiap sektor punya detail designer. Nanti kita pergi makan ni, kita sebenarnya tengok bukan you buat kerja macam mana tau. Contohnya you buat detail design, you kena design bagus lah kan. Kalau jadi design coordinator, you kena coordinate dengan baik lah kan. Masing-masing buat kerja yang bagus, ini memang sangat penting. Tapi kita juga tengok benda yang apa kita orang cakap soft skill tu. Iaitu kerja sama dengan orang lain itu penting kan. Kalau you tak dapat kerja sama dengan orang lain, itu tak boleh. Kita bukan tengok technical skill saja, iaitu kebolehan you melukis ke, menulis ke, men-type kan. Bukan itu saja, buat video dan sebagainya. Kena juga you punya kebolehan untuk coordination kan. Bercampur dengan orang lain, bergaul dengan orang lain, berbincang dengan orang lain, tidak shot sendiri dan sebagainya lah kan. So macam tadi punya video ni, setiap sektor ada beritahu siapa yang buat kan. Tapi overall introduction ni nanti kena beritahu siapa yang buat kerja tu. And then conclusion pula siapa yang buat, semua kena beritahu. And then siapa yang editing video ni semua, kena beritahu semua. Okay. Mungkin dekat website tu, you ada buat album tu kan, nanti dalam album ni, tuliskan portfolio setiap orang ni. Contohnya siapa yang buat editing overall video ke apa, masukkan kerja dia. Boleh supaya kita boleh, orang tak rugilah sebab takut orang coordinating ni, dia sumbangan orang tak nampak tau. Contoh macam tadi video kan, siapa yang combine video, siapa yang tolong edit video ni. Dia bukan kerja setara memang masing-masing ada kerja setara dia. Tapi kerja yang buat editing ni, editing video ni, siapa yang buat kerja itu? Kena beritahukan nama dia lah. Beritahu dekat video ke, ataupun beritahu dekat album studio pun boleh kan. Dekat album studio ni, dalam website tu, mungkin boleh juga setiap orang bekerja apa. Setara dia buat apa. Selain setara dia buat kerja apa. Contohnya dia tolong edit video ke, dia tolong edit GIS map ke, dia tolong edit map ke, kan. Ataupun dia tolong buat syuting ni ke, ambil gambar, ambil orang ke, apa kerja lain-lain pun semua masuk. Dia jadi coordinator studio ke, kan, jadi logistik punya coordinator ke, apa benda kan, semua masuk kan. Boleh apa you buat kerja, kena bagi kami tahu tau, jangan rugi tau. Sendiri masing-masing check dekat website tu, event open. Apa aktiviti kerja buat tapi tak masuk dalam album, kena beritahu. Ataupun you sudah beritahu dalam presentation tu, slide tak apa. Kalau tak ada pun beritahu dalam album. Pastikan nama you, jangan rugilah kan. You buat kerja yang tak disenarai, itu rugilah, tak boleh Masing-masing pastikan. Kalau ada masalah beritahu dengan siapa yang buat website tu. Even siapa yang buat website tu nanti bagi tahu website ni design by siapa nanti kena tulis siapa editor designer untuk website ni. Tolong beritahu dalam website lah kan. Maksudnya masing-masing bekerja jangan tercicil lah. Boleh Boleh. Boleh. Maksudnya dalam album website ni, setiap orang kerja sektor apa beritahu. Kerja Mac ke boleh kena beritahu, kerja video ke, editing ke apa beritahu. Okay? Memang bukan editing video kan, orang tertentu je, tak apa. Semua masukkan. Kalau boleh dalam album tu nampak setiap orang punya sumbangan untuk setara, sumbangan untuk video, sumbangan untuk lain-lain pun boleh. Termasuklah sumbangan hari tu pergi site visit, apa dia buat pun boleh masuk. Kan? Masukkan semua. Dia akan kita tahu setiap orang tipe kerja apa. Daripada kerja teknikal sampailah kerja-kerja lain yang coordinating ke, designing ke, edit video ke kan, buat design website ke, semua beritahu dalam album tu Okay, kalau tak ada apa masalah, I think Google Meet kita berhenti macam ni. Nanti kalau kita nampak video apa masalah lagi, kita boleh komen.
Secara formatting kita so komen, design so komen, tapi isi dia I ingat lebih kurang sama macam itu kan, tapi tak apa, kita tengok lagi nanti. Okay, kalau tak ada apa, kita berhenti sekarang. Any more question? Tak ada kan? Apa tulis sini ya? Okay, tak apa, nanti tulis dalam open ni, siapa yang buat video tadi. Tengok buat website semua. Waterfront, mungkin boleh juga cadangan waterfront. Ada orang cakap sini waterfront. Kita punya waterfront ni macam tak ada apa kan, betul juga. Hal 7 tu, kalau nak masukkan waterfront, boleh juga. Boleh ke kita masukkan waterfront? Betul juga, kan? Maksudnya ada elemen pelancongan jugalah kan. Tapi sekarang ni punya pelancongan, bila boleh maju balik tak tahu, kan? Bila boleh ujungkan pelancongan. Tapi kalau tak boleh pelancongan pun dia, at least kita masih yang edukasi lah kan. Kalau waterfront ni jadi edukasi juga kan, betul-betul tempatan boleh pergi kan. Ataupun juga bercampur dengan perniagaan juga kan. Informal activity, informal kan. Informal business kan. Waterfront ni dia boleh ada informal business. Pun boleh jadi recreational, pun boleh jadi tourism activity kan. Okay? Ya, apa lagi kita apa sini? Water bender. Water bender ni maksudnya apa? Apa itu water bender? Water fountain tahu lah. Water bender ni apa? Muhammad Afifi? Water bender ni apa? Hello? 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 Muhammad Afifi mana? Elemen air. Water element. Okay, water element. Nanti boleh lah. Apa lagi nak fikirkan? Water fountain ke? Waterfront ke? Okay. If no more question, I think kita berhenti Google Meet hari ni untuk kira hari ni kanti semalam kan. Okay, itu saja. Nanti apa lagi boleh bincang dalam WhatsApp group. So macam ni next week kita sambil laporan. So sekarang ni siapkan laporan semua. Dan juga video ni semua boleh bagi-bagi lah kan. So next week kita kira submit laporan kan. Okay, dengan pembaikan video lah kan. Okay, so tak ada apa, itu saja. Nanti kami perlu buat apa, kita bincang balik. Nanti tak WhatsApp kita bincang balik. Okay. Okay, sekian. Okay, thank you. Thank you so much. Okay, thank you Doktor. Thank you Miss. Thank you. Okay, thank you Doktor. Thank you Miss. Thank you Doktor. Thank you Miss. Terima kasih Doktor. Terima kasih Okay, Miss. thank you. Thanks. Okay, thank you. Thank you Miss.